berkaitan dengan okey, kita nak lihat iaitu bab 11 iaitu okey, pertempatan okey di Asia Tenggara. Okey, so kita mulakan dengan taburan penduduk di Asia Tenggara. Taburan ni maksudnya adalah bukan Itali bukan Asia. Okey, Itali bukan Asia. Okey. Baik, kalau kita nak lihat di sini, taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk. Okey, betapa sebaran penduduk okey di sesuatu kawasan di muka bumi. Dan taburan penduduk di Asia Tenggara ni adalah berbeza-beza mengikut kawasan. Dan dikatakan populasi. Apa itu populasi? Populasi itu ialah jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat, iaitu sama ada di negara, negeri atau daerah. Untuk pengetahuan kamu, okey, setakat tahun 2021, berapakah bilangan penduduk rakyat Malaysia? Siapa tahu? Berapakah bilangan 36 penduduk? juta. 36 juta. Okey, baik. Kalau ikutkan sebenarnya dia adalah, sekarang ni adalah mencecah 36 juta orang. 36 juta jadi untuk negara kita 36 juta ini adalah dikatakan sebagai negara yang sederhana padat. Mungkin sekarang dah sikit kot sebab ramai yang mati. Mungkin. Okey. Dan ini adalah kawasan, kalau kita lihat dalam peta ini, kawasan-kawasan yang berwarna merah itu adalah kawasan-kawasan yang padat penduduk. Okey, seperti kalau di Vietnam tu yang di kawasan Hanoi ni, ni Hanoi, okey. Kemudian di Bangkok, ni Bangkok di Thailand. Kemudian di Phnom Penh, iaitu di kawasan Vietnam juga di bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni. Begitu juga kalau kita lihat di Myanmar, di bahagian bawah itu, ini memang padat penduduk. Kalau di Thailand juga di bawah itu, kalau kita lihat kawasan-kawasan di pinggir pantai, okey, selatan Thailand dan juga masuk ke Kelantan dan Terengganu, ini memang padat penduduk. Begitu juga sepanjang pantai barat semenanjung Malaysia, iaitu daripada negeri kita kata Pulau Pinang, Perak, kemudian juga Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, sebelah pantai barat itu memang padat. Dan juga di Singapura. Singapura pun memang padat. Kalau di Indonesia, di kawasan Pulau Jawa ni, iaitu di kawasan Jakarta dan sekitarnya, ini memang padat penduduk. Di Filipina pula, di bahagian pinggir-pinggir pantai di Manila, okey, di kepulauan ini memang okey, kita kata sebagai penduduk yang padat. Selain daripada itu sederhana, okey, dan juga masih ada kawasan-kawasan yang jarang penduduk. Cuba kamu tengok kat Malaysia tu kat Malaysia pun banyak kawasan-kawasan yang jarang penduduk. Okey, yang dekat Lautan Hindi tu, ini semua Indonesia. Yang ini semua Indonesia. Indonesia yang besar ya. Indonesia ni memang besar. Kalau kita lihat Indonesia yang ini maksudnya pulau-pulau ini, termasuk Pulau Jakarta ini, serta di bawah ini Dili ini, serta sampai ke sini ya. Iya, di sini. Masuk di sini ya. Ya Allah. Ini semua Indonesia. Sampailah ke sini. Kalimantan. Terus masuk ke sini. Dan terus ke sini, masuk ke sini. Dan bawa Singapura. Serta masuk. Cikgu, sabar. Cikgu macam orang dekat yang bagi tahu berita. Sabar ya. Sabar ya. Ya Allah, sabar ya. So inilah dia semuanya. Ini kawasan apa ini? Yang cikgu bulatkan itu, kan. Itu semua sebenarnya Indonesia. Indonesia ya, memang besar Indonesianya. Okey. Yang selalu gempa bumi, ada yang tanya gempa buminya selalunya di mana ya? Okey. Gempa buminya bermula di sini ya, di kawasan ini di Aceh ini sampai bawa ke Pulau Jawa, kemudian naik ke atas semua ini. Ini kawasan ini memang banyak gempa bumi dan juga gunung-gunung berapi. Memang banyak di sini. Okey. Mungkin cikgu orang Indon. Mungkin juga ya. Mungkin. Cikgu bukan orang Indon. Cikgu sebenarnya orang apa? Orang Jawa. Tapi Jawa Amerika. Jawa Amerika.
Kan. Jawa Amerika. So, cikgu kenapa kat situ banyak gempa bumi? Okey. Okey. Kalau tengok balik Aceh, okey, sebab kawasan-kawasan yang cikgu lorekkan tadi ni, kenapa dia pergi ke sini? Okey, ini bukan. Okey, baik. So kalau kita lihat kawasan-kawasan yang ini, sebenarnya ini adalah dipanggil sebagai kawasan apa tahu? Kawasan lingkaran api Pasifik. Di mana kawasan ini yang cikgu lorekkan ini adalah kawasan yang banyak berlaku gempa bumi. Okey. Dan di situ banyak gunung berapi kerana di situ adalah kita kata sebagai banjaran-banjaran gunung lipat muda. Gunung lipat muda. So kalau gunung lipat muda yang banyak di sini, so di sini banyak berlaku gempa bumi. Di kawasan di Malaysia pula dia tak kena. Walaupun berhampiran tapi tak kena. Sebab kita gunung lipat tua. Sebab itu kita tidak ada gunung berapi. Filipina pun ada. Filipina pun ada sebenarnya. Okay. Banyak kat sini. Okay. Ya. Kalau kat KK pun tak ada. KK pun sebenarnya kalau Kota Kinabalu juga adalah sebenarnya Kota Kinabalu adalah kawasannya gunung lipat tua. Dan kalau ada yang bertanya tentang tsunami berlaku di mana ya? Sebenarnya tsunami adalah ombak besar. Bila ombak besar, so gegaran itu ataupun gempa bumi itu tidak berlaku di atas tanah, tapi di dalam laut. Contohnya, let's say lah cikgu buat kat sini. So kat sini katakan ada gempa bumi. Gempa bumi dalam laut. Okay, bila gempa bumi itu dalam laut, maka tsunami ombak yang besar tu so akan bergerak pergi ke Pulau Sumatera. Nampak? So gegaran tu berada di tengah laut. Jadi kamu tak bolehlah tanya, oh dekat pulau ni kat mana tsunami? Tak ada. Okey, tsunami sebenarnya berasal daripada tengah laut. Tsunami tu ialah ombak besar. Ombak besar dalam bahasa Jepun. Tsunami tu bahasa Jepun. Ombak besar. So, okey, sebab itu bila gegaran tu berlaku, so ombak besar tu akibat gegaran dan gempa bumi tu akan bergerak pergi ke pulau-pulau tu. Okay. Basuh ni. So itulah yang berlaku dan bukan sahaja di Indonesia berlaku tsunami. Begitu juga di Jepun. Jepun pun selalu berlaku tsunami kerana ada gegaran di dalam laut. Malaysia pernah mengalami gempa bumi? Tidak. Tak pernah lagi setakat ini. Cuma gempa bumi itu pernah berlaku di Indonesia tetapi gegaran dia terasa sampai ke Malaysia. Kan memang gegaran tu gempa bumi tu berlaku kat Indonesia tapi dia punya gegaran tu terasa sampai ke Malaysia. Itu memang ada. Kan tahun bila cikgu back to 2000 2004 2005 macam itulah. Okay. Kalau yang kat Kedah tu apa cikgu? Kalau kat Kedah tu ya apa yang baru-baru ni? Itu kan Gunung Jerai tu kan. Yang mengalami apa? Mengalami tanah runtuh akibat daripada air yang melempar ruah daripada sungai itu. Itu hanyalah orang kata apa landslide lah. Landslide. Okey, dan juga banjir. Alright. So bagus soalan kamu. Okey, bagus soalan tu. Okey. Baik, so ini adalah dikatakan sebagai kawasan-kawasan yang padat penduduk, sederhana penduduk dan juga jarang penduduk. Penduduk-penduduk yang jarang. So kita lihat di sini, sebenarnya penduduk di Asia Tenggara dianggarkan melebihi 640 juta orang. Asia Tenggara ini saja 640 juta orang. Ini angka sehingga Jun 2016. Dan angka tersebut bersamaan 8.62% daripada keseluruhan populasi penduduk dunia. Dan Raja 11.1 menunjukkan anggaran jumlah penduduk di negara-negara Asia Tenggara sehingga Jun 2016. Ingat Jun 2016. Maknanya ini adalah data ketika 5 tahun lepas. Yes, betul. Brunei Darussalam tak sampai sejuta pun. 428,000. Timor Leste 1.2 juta.
Kemudian Singapura 5.7 juta. Bayangkan pulau yang kecil tu ada 5.7 juta. Pulau yang kecil tu Singapura tu ada 5.7 juta orang. Kemudian di Laos ada 6.9 juta orang. Betul. Betul Tengku Imran. Okay. Kemboja ada 15.8 juta. Myanmar ada 54 juta orang. Memang ramai gila. Thailand Cikgu, kenapa 68. Laos sikit sangat orang? Apa dia? Kenapa Laos sikit sangat orang? Laos sikit sangat orang. Okey. Laos kemungkinan besar kerana dia banyak berlaku peperangan dulu. Okey, memang banyak berlaku peperangan di Laos dulu dan juga kerana Laos ni kedudukan dia berhampiran dengan China dan banyak bentuk banjaran. So tak ramai orang yang tinggal di kawasan-kawasan banjaran gunung. Sebab tu penduduk tak ramai. Okey. Kemudian Thailand 68 juta orang. Thailand memang ramai. Okey, Vietnam. Okey. Oh, azan asar dah okey. So Vietnam 94 juta orang, okey, Filipina 102 juta orang dan Indonesia 260 juta orang. Dan Malaysia 30.7 juta orang. Okey, cikgu, kalau penduduk bertambah terus nanti tak cukup tempat macam mana? Memang penduduk terus bertambah, tetapi kamu kena ingat kematian pun ada juga. So diimbangi dengan kelahiran dan kematian. Ingat apa, orang tu tak mati-mati. Memanglah ramai. Dia ada kematian juga. Okey. Baik. Tambah tolak yes. Okey. So kita berhenti sekejap, okey, untuk kita menghormati azan asar sekejap Kalau ada soalan boleh tuliskan dekat group chat. Okey? Sekejap kita hormati azan saja. Dengar orang cakap.
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan dan okey, kita baru saja melihat tentang bilangan penduduk okey yang terdapat dan jumlah penduduk yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara. Dan ada pertanyaan di mana kalau kita lihat okey, kalau kita lihat antara soalannya, cikgu saya tengok okey, iaitu Vietnam, iaitu Laos, bangunan dia tak ada bangunan tinggi. Yes, sebab Laos memang tidak ada kawasan yang maju. Laos antara negara yang ketinggalan lah, terketinggalan ya. Itu satu. Yang kedua iaitu kalau kita lihat, okey ada yang tanya, cikgu siapa lebih kaya, Indonesia atau Malaysia? Dari segi pendapatan per kapita maknanya pendapatan tahunan bagi sesuatu negara ya. Kebanyakannya memang Malaysia lebih kaya lah berbanding Indonesia kerana kita banyak industri dan kita ada banyak kegiatan ekonomi, sebab itu kita lebih kaya. Okey. Kemudian ada yang tanya, cikgu kenapa Brunei sangat sikit penduduk? Sebab saiz dia kecil. Saiz dia sangat kecil dan juga separuh daripada negara tersebut adalah negara yang kawasan dia adalah kawasan hutan. Jadi sebab itu dia tidak ramai. Okey. So kalau Brunei duduk dekat dengan Sarawak, macam mana boleh kaya? Kerana Brunei memiliki pelantar minyak. So dia banyak hasil daripada minyak. So bila minyak dia banyak, maka dia jual minyak dia dan sebab itu dia mendapat kekayaan. Itu sebab Brunei kaya. Ya betul, Laos seolah-olah negara yang terbantut. Yes. Jadi orang sikit duit banyak, bila bagi-bagi jadi kaya. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam tu. Maknanya negara kecil, okey, ibaratkan macam kamu dengan bapak kamu. Kalau katakan bapak kamu diberikan 1 juta, okey, untuk renovate rumah. Dia akan renovate macam-macam kan, dia akan tambahkan balcony, dia akan tambahkan dapur, dia akan tambahkan bilik, dia akan tambahkan itu semua. Tapi kalau 1 juta tu cuba diberikan kepada kamu untuk menghias bilik kamu sahaja. So lagi macam-macam kamu boleh buat, betul tak? Okey, lagi bermakna sebenarnya siapa yang lebih kaya? Bapa kamu ke kamu? Sebenarnya kamu yang lebih kaya. Sebab kamu ada duit yang banyak tetapi untuk menghias bilik yang kecil. Jadi sudah tentu kamu kaya. 1 juta untuk menghias bilik, okay, tak sama dengan 1 juta untuk menghias rumah. Nampak tak? Rumah lagi besar. Okey, bilik kecil. Kan? Bilik kecil, jadi kamu boleh buat macam-macam kat bilik kamu. Tapi kalau untuk ayah kamu, untuk merenovate rumah, dan tentu dia kena buat macam-macam. Kan? Jadi, so tak sama. Memang tak sama. So, itu perbezaan antara Brunei dengan Malaysia. Okay. Ya, betul. Yes, betul. Okey, kos hari hidup kat sana tinggi tak? Lebih kurang lah. Lebih kurang je. Okey. Baik, kita lihat di sini. Okey, taburan penduduk di Asia Tenggara terbahagi kepada 3 iaitu padat, sederhana padat dan juga jarang. So, taburan penduduk di Asia Tenggara kalau kita lihat, kalau yang padat ini, kalau di Asia Tenggara, yang padat ini biasanya terdapat di kawasan-kawasan ibu negara dan juga bandar-bandar utama. Dan kebiasaannya sungai sebagai jalan perhubungan dan delta dan lembah sungai yang subur, kemudian dataran pantai untuk perikanan. Sebagai contoh, pantai barat semenanjung Malaysia, Pulau Jawa, Indonesia dan juga di Bangkok, Thailand. So kalau kita lihat dalam Google ni, kalau kita lihat di sini, okey, berkait rapat dengan kalau kita lihat di sini, di manakah kawasan yang dikatakan ya betul. Ahmad Zafran, ya memang betul. So kalau kita lihat di sini okey, just bayangkan kalau kita katakan tinggal di kawasan ini, sekejap. Okey, baik. Ini di semenanjung Malaysia. Okey, di manakah kawasan pantai barat? Okey, yang dikatakan pantai barat tu ialah sepanjang yang ini. Ini kawasan yang cikgu tandakan ni. Ini adalah pantai barat semenanjung Malaysia. So pantai barat ini memang penduduknya padat. Kat sini ada apa? Ada Pulau Pinang, ada Georgetown, Butterworth, Ipoh, kemudian ada Kuala Lumpur, Shah Alam, kemudian ada Seremban,
Okey, kemudian ada Melaka dan juga ada Johor Bahru dan sebagainya. Sebab itu padat. Sebab dia kawasan bandar. Kawasan bandar. Dan juga kalau yang lain-lain tu tak berapa padat. Ukur kilometer Malaysia, Malaysia sebenarnya kalau kamu nak tahu berapa ukur, okey, Malaysia ni sebenarnya, kamu boleh lihat banyak maklumat di mana? Siapa tahu? Macam mana cari maklumat-maklumat tentang Malaysia ni? Berapa dia punya panjang, berapa dia punya apa keluasan dia apa Portal semua. rasmi. Okey. Baik, sebenarnya kalau kamu nak cari, okey, ada lebih baik kamu cari di mana? Iaitu di apa yang dikatakan sebagai di Wikipedia. Wikipedia. Iaitu contohnya cikgu share kan, ini Wikipedia. Kamu nampak Wikipedia ni sebelah kiri tu, so dia ada tulis tentang Malaysia. So Malaysia, okey, dia akan tulis kat sini. Maklumat-maklumat semua ada kat sini. Okey, berkaitan dengan ibu negara Kuala Lumpur, kemudian juga ada berapa ethnic groups. Di kat sini dia tulis. Okey. Kalau kamu lihat di sini, okey, 69.6% Bumi Putra, maknanya 70% Bumi Putra, 22.6% Chinese, 6.8 Indians, okey, kemudian agama, okey, 61% Islam, okey. Bilakah merdeka, jumlah kawasan. Okey, jumlah kawasan nampak ni area ni. Okey, area Malaysia adalah 330,803 km persegi. Okey. Dia ukur negeri itu. Dia ukurlah. Satu-satu ikut pantai. Kecil je, tak besar pun. Kan? Tak besar pun. Okey, kemudian GDP. GDP ni ialah gross domestic, kita kata gross domestic profit, iaitu kita kata sebagai keluaran dalam negara kasar. Pendapatan tahunan negara kita adalah 900 bilion. 900 bilion, per kapita 27,000, kan. So HDI, kita kata Human Development Index paling tinggi. Okey. Sebab apa paling tinggi? Sebab pendapatan kita tinggi, kemudian pendidikan kita tinggi, kemudian juga kesihatan kita tinggi. So semua ada dalam ni. Okey. Kenapa nak pergi Johor lama gila? Okey, memanglah nama pergi Johor lama gila sebab naik kereta. Cuba naik kapal terbang, kejap je. Ni kan? So semua detail ni memang ada di dalam satu website yang dipanggil sebagai Wikipedia. Jadi kalau kamu ada ruang masa untuk baca ke kan, pergilah ke Wikipedia dan tulis apa saja yang kamu nak baca, so akan ada kat situ. Tentang negara ke, tentang apa-apa juga ada dalam Wikipedia. Dia macam encyclopedia lah, tapi dia Wikipedia version digitalnya. Okay. So itu maklumat tentang Malaysia yang terdapat di Wikipedia. So kita lihat di sini, okey, Semenanjung Malaysia, Pulau Jawa dan juga Bangkok, Thailand adalah kawasan yang padat, iaitu padat penduduk. Okey, padat penduduk. Dan ada yang bertanya tadi tentang, okey, macam mana macam mana jarang penduduk tu macam mana? Jom kita tengok. Okey, taburan penduduk. Satu lagi kategori iaitu sederhana. Bagaimana yang dikatakan sederhana penduduk ni, cikgu? Okey. Sederhana ni maksudnya adalah kawasan-kawasan di pinggir-pinggir bandar, kemudian kawasan di bandar-bandar baru dan kawasan-kawasan pertanian. Contohnya pantai timur Semenanjung Malaysia. Pantai timur ni negeri apa, cikgu? Pantai timur ni negeri Kelantan, Terengganu, Pahang. Itu pantai timur. Memang situ sederhana penduduk dia. Kemudian pantai barat Sumatera dan juga pantai Arakadioma iaitu di Myanmar dan juga di pinggir-pinggir Sungai Mekong di Vietnam. Itu sederhana. Dan untuk yang jarang, ada yang bertanya tentang jarang penduduk ni, iaitu kawasan-kawasan di pedalaman. Kawasan pedalaman yang mana mempunyai perhubungan yang terhad. Maksudnya apa tahu? Nak pergi sana pun susah nak sampai. Contohnya macam di Sarawak, di kawasan pedalaman Sarawak kan, di kawasan yang ada hutan semua tu kan.
Nak pergi masuk tu mak ai susahnya. Kena naik apa, naik sampan, turun sampan dan sebagainya. Itu kawasan pedalaman. Dan situ memang jarang penduduk lah. Kemudian kawasan-kawasan pergunungan dan banjaran, yes, kawasan penduduk apa jarang penduduk. Kawasan yang berpaya dan berhutan tebal itu pun jarang penduduk. Kemudian sebagai contoh kalau kita lihat kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah, kawasan paya Sumatera Timur iaitu di Indonesia dan juga kawasan banjaran Annam di Vietnam. Ini kawasan yang jarang-jarang penduduk. Dan kalau kita lihat, tadi ada soalan bertanya tentang Brunei. So, ada yang bertanya tentang Brunei. Cikgu, Brunei ni, kenapa dia kecil? Tapi kenapa dia tak masuk Malaysia, cikgu? Kenapa Brunei tak masuk Malaysia? Jom kita tengok. Okey, kita tengok. Brunei kat mana Brunei? Okey, ni Brunei. Okey, kalau kamu nampak, okey, kat atas tu Sabah, bawah tu Sarawak, kemudian di sini Brunei. Kalau kamu tengok, Brunei kecil je. Tapi kamu kata, kenapa tak masuk je kat Sarawak, Sabah? Sebenarnya dulu, memang Brunei ada plan nak masuk ke dalam Malaysia. Memang ada plan. Tetapi oleh kerana ada berlaku konflik tentang dua perkara, maka ianya tidak jadi masuk Malaysia. Itulah sebenarnya. Ada sebab dia. Kalau kamu nak tahu nanti, kamu kena belajar sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dia ada cerita kat situ. Ya betul, Brunei kena jajah dengan British, ya. Ada sebab Brunei, ada satu sebab Brunei tak masuk sebab raja diorang tak nak ni kan. Jadi macam tak nak ikut cara agung tu. Ya, some sort of. Some sort of lah. Tapi dia ada isu yang lebih besar lagi, tapi cikgu rasa kita tak perlu bincangkan sebab itu dah masuk sejarah. Ya, raja dia memang Islam. Betul. Okey, so macam tu dia tanya, cikgu kenapa Kepulauan Riau Indon claim tapi cakap Terengganu. Okey. Ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya sejarah kita bincang lain hari. Yes. Kepulauan Riau ini memang termasuk di dalam kawasan Indonesia. Why? Kerana dulu kawasan-kawasan ini, kalau kamu tengok kawasan ini dulu, okey, kawasan ini dulu, okey, diperintah oleh Belanda. Okey, kawasan ini dulu diperintah oleh Belanda, bukan British. Jadi, bila Belanda menyatukan semua kawasan-kawasan yang dia perintah, yang dia jajah, maka sebab itu digabungkan menjadi Indonesia. Negara-negara yang dijajah oleh British seperti Malaysia, seperti Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, sebab itu digabungkan menjadi Malaysia. Sebab dia berdasarkan siapa penjajahnya. Nampak tak? Jadi itulah kenapa Kepulauan Riau ni walaupun berhampiran dengan Malaysia tetapi still dimiliki oleh Indonesia. Okey. So ada yang bertanya kalau kita lihat daripada jajah, invade. Invade. Thank you, Sam. Orang dia briefing post. Okay. Good luck. Okey. Okey. Kenapa kena lalu macam tu? Apa maksud? Jajah tu maknanya adalah invade, ya. Invade. Ya, betul. Dan kalau kita lihat ada yang bertanya jarak, berapa jauh jarak daripada Semenanjung ke Sarawak Sabah? Jarak dia tak jauh pun. Kalau kita lihat inilah dia. Okey, lebih kurang 600 km. Tapi lebih baik naik kapal terbang lah. Lebih baik naik kapal terbang. Dan kalau kita lihat kenapa Belanda tak claim terus Batavia, Indon, kalau tak negara dia dah besar sekarang? Tak, sebab kita kena faham bahawa zaman dulu itu kamu kena belajar dalam sejarah tingkatan 4, iaitu apabila mereka menjajah ada satu proses dipanggil proses dekolonisasi, iaitu melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. So Belanda, British, Amerika semua ada plan untuk lepaskan tanah jajahan after the Second World War. Itu nak belajar macam mana? Itu nanti kita belajar masuk form 4 nanti. Okey. Jadi itulah sepunca kenapa Belanda lepaskan Indonesia, kenapa British lepaskan Malaysia. Okey, kerana ada
Ada dia punya sebab dia, iaitu proses dekolonisasi. French Polynesia dikira French. Yes. Okey, cikgu, kenapa Johor dan Sarawak tak buat jambatan? Kan baik. Kau gila ke apa? Bukannya pendek tau. 600 km mencecah 700. Okey, 700 km. Buatnya runtuh tengah-tengah laut kan? Siapa nak tanggung? Kan. 600 700 km kot. Jambatan yang ada pun jambatan Pulau Pinang yang panjang tu kan. 15 km pun kita dah naik gayat dah. Kan kita lalu dekat jambatan Pulau Pinang kan. Yang panjang dia cuma 15 km. Itu pun dah rasa macam, ish, lamanya bila nak sampai ke pulau ni? Itu baru 15 km. Kena 600 km. Kan? Ada airport tak? Ada. Riau ada airport. Okay. Telah bertugas kepada sejarah. Dan kau tanya sejarah. Lain kali Ain kau tanya tentang ni ya. Ya betul. Berapa jam nak sampai ke Sarawak? 2 jam. Adam Haris betul. Sebab Adam Haris pernah pergi ke Sarawak naik kapal terbang. Yes. So ini berkaitan dengan tentang Brunei dan juga Sarawak. Dan kalau kita lihat Brunei, kalau anda perhatikan Brunei ni, nampak tak? Ada soalan tanya tentang cikgu. Brunei ni, negara dia kecil tapi penduduk dia sikit aja. Kenapa cikgu? Kamu perhatikan penduduk-penduduk dia kebanyakannya tinggal di tepi pantai yang kat sini. Nampak tak? Kawasan-kawasan tepi pantai ni. Bandar Seri Begawan, kemudian di Pulau Besar, dan ini saja. Ini saja yang ramai tinggal. Ramai tinggal. So yang kawasan tengah-tengah ni apa? Ini semua kawasan hutan. Ini semua kawasan hutan. Nampak? Labi Forest Reserve, kemudian Peradaian Forest Reserve, Ulu Tempurung National Park. Ya, betul, untuk kegunaan domestik, betul. So memang tak ramai penduduk. Memang tak ramai penduduk dan kawasan dia memang banyak, kita kata sebagai banyak yang inilah. Malaysia buat bandar je kat situ. Bolehlah. Nak buat bandar kat situ. Dejaran sederhana tapi sekarang dah sederhana padat. Ya, ada. Kenapa Malaysia tak jajah Brunei? Halo, Malaysia bukan negara penjajah. Kalau kata Malaysia nak jajah Brunei, nak. Kita bukan negara penjajah. Kita demokrasi, kita bertolak ansur. Baik. Ain Zulaika tanya, cikgu, ada ke tempat yang dulu dia jarang sederhana tapi sekarang dah sederhana padat? Ada. Iaitu, contohnya di Miri ni. Miri ni dulu sebenarnya adalah kawasan yang sederhana padat dan dia kampung nelayan. Kerana apa? Kerana dulu kawasan ini memang kawasan nelayan sahaja. Tetapi apabila di Sarawak ditemui kita kata sebagai telaga-telaga minyak petroleum di tengah-tengah laut. Ditemui minyak di tengah-tengah laut. Di kawasan-kawasan di tengah laut ada minyak, maka kawasan ini telah menyebabkan minyak telah dibawa ke Miri untuk apa? Diproses, maka Miri telah menjadi maju kerana pemprosesan minyak di Miri. Jadi Miri bertukar daripada sederhana kepada menjadi padat. Nampak tak? Jadi inilah yang dikatakan sebagai Miri Lutong. So memang kawasan ini dulu sederhana padat, sekarang jadi padat kerana adanya pelantan minyak. Malaysia ada, Brunei pun ada, Indonesia pun ada. Boleh bawa tak ke sana? Tak boleh sebab Google tak bagi. Kalau Google bagi kita pergi. Kalau Google tak bagi kita tak pergi. Contoh macam tempat-tempat macam ni kan. Memang tetap panas walaupun dekat dengan air. Ya, betul. Google tak bagi. Sebab biasanya kawasan-kawasan yang tolong jangan rakam katanya. Ya, betul. Sebab dia kata habis Haji je tubuk. Bila habis je tubuk jangan rakam ya. Tolong jangan rakam. Ada kata macam tu. So jadi itu yang dikatakan tentang pelik benar ayat tu ya. Baik, kita nak lihat Kepulauan Riau yang kamu kata, cikgu, Kepulauan Riau ni dekat dengan Malaysia tapi kepunyaan Indonesia. Ya, betul.
Cikgu, Malaysia ada musim ke? Ada. Musim durian, musim rambutan, musim cuti sekolah, musim raya, musim COVID, musim apa lagi? Banyak. Malaysia memang banyak musim. Bukan. Ah, Tapi kenapa tak ada musim saja? kita, kalau Tak negara salji. kalau kat luar empat musim kan. Negara luar 4 musim je. Okey, musim panas, musim sejuk, kemudian musim bunga, musim luruh. Kita banyak musim. Musim panas ada, musim hujan ada, musim banjir ada, musim durian ada, musim rambutan ada, musim raya, musim cuti sekolah. Kan? Banyak musim lah kita. Musim lemah, musim COVID, macam-macam musim ada. Okey, musim K-pop, musim apa lagi? Macam-macam musim lah. Kan? Payah nak cerita. Banyak musim. Jadi, musim makanan, Okey, musim peperiksaan, betul, musim peperiksaan. Musim tak tu? Okey. Okey, kita pergi ke pulau, okey, di kawasan Riau Island untuk kita lihat apa yang ada di kawasan ini. Oh. Okey. Ini di Kepulauan Riau, Kepulauan Riau di mana dia ada rumah atas atas laut kalau kita lihat. Macam Maldives, cantik. Yes. Kepulauan Riau ini Kepulauan Riau. Cantik pun cantik. Ramai orang mancing ni. Macam Maldives. Iyalah, macam Maldives, cantik. Kan? Menarik ni. Dam. Jom Dam, kita pergi Dam. Adam Haris. Pinggir Riau kan. Datuk Roh. Jom mandi, jom. Okey. Asal jumpa air mandi, Kan? Asal mandi je jumpa air, jumpa air. Apalah korang ni. Okey. Jangan lupa pakai mask. Bukan pakai emas pandai, pakai mask. So ini antara antara tempat di mana ni, di Kepulauan Riau. Cantik, memang cantik. Dan ada yang kata, okey cikgu, dalam tak di kawasan ini? Okay. COVID tak ada dalam air. Yes. Mandi pasal lemas. Okey. So dia kedalaman dia masih lagi kita kata sebagai kedalaman di bawah ataupun di atas 125 meter. So kawasan ini Sedanau Island ni, ini di Kepulauan Riau yang terletak di tengah-tengah laut China Selatan ya. Tengah-tengah laut China Selatan. Dan kalau kita lihat mungkin kita boleh pergi ke satu tempat, kedalaman swimming pool je. Swimming pool 5 meter je Macam mana kau compare ni? Kan. Nampak tak? Okey. Kita pergi laut ke Tanah Pamar? Pergi laut. Alhamdulillah. Okey, cantik. Okey, ramai orang. Ada ambil gambar kat sini. Cantik. Alah, abang ni ambil gambar rupanya. Ambil gambar abang ni buat apa? Alah, ambillah gambar orang lain. Kan? Jadi kalau kita lihat, tolong rakam katanya. Kalau korang tengok batu dia ada tangga. Dahsyat lah. Batu dia ada tangga. Hebat dia. Batu dia besar-besar dia. Batu dia besar-besar kot. Batu dia besar-besar ni. Hebat. Okey. Batu dia besar-besar ni. Lain macam batu dia ni. Batu belah batu bertangkup ke apa ni? Okey. Ni dah nak maghrib dah ni. Dah nak maghrib. No wonder lah gambar ni diambil sewaktu maghrib. So kalau kita lihat, mandi celah-celah batu ni bagus kat. Celah-celah batu ni banyak ikan tau. Celah-celah batu ni banyak ikan. Okay. So best gila Kantoi tak pergi surau. Pernah ke air paras dia meningkat lepas tu turun balik? Ya, betul. Betul, memang ada. Air Zulaikha memang ada. Air paras dia naik, kemudian dia turun. Ada. Tiba-tiba ada lintah. Tiba-tiba kenapa agak tiba di situ? Agak tiba di situ ya. Laut mana ada lintah? Ada part. Okay. Ya, betul. So, ini berkaitan satu kepulauan iaitu kita telah lihat pulau,
Pulau Riau. Okey, baik. So kita telah masuk sikit tentang tentang sederhana penduduk dan juga penduduk padat. Okey, untuk bab yang ke-11. Tahu-tahu kelas kita macam biasalah. No kan 5 o'clock dah. No 5 o'clock. No finish. Kan. Tak ada haiwan cair bila dalam kes penduduk dengan banyak. Oh ya ke? Cikgu belum check lagi. Nanti kita check.